Umum melihat hanya satu orang dia, satu orang operatif. Kita panggil operatif yang pergi berjuang. Dan setiap orang yang pergi berjuang tu kita tak nampak sebenarnya banyak jiwa yang mengikuti dia. Banyak jiwa yang mengiringi dia. Isteri dia, anak dia, anak-anak dia, ibu dia, bapa dia, kaum keluarga yang dekat dengan dia. Kan? Semuanya mengiringi dia. Yang kita nampak satu je. Bila satu orang gugur, apa yang berlaku dengan yang lain-lain ni? Orang-orang yang mengasihi dia, yang dia kasihi. Perjalanan darat ke Kem Tanduo mengambil masa hampir 1 jam dari Pekan Cendrawasih. Kira-kira 120 km dari Bandar Lahad Datu, Tanduo yang dahulunya sebuah perkampungan kecil terletak di hujung gugusan Felda Sahabat. Tinjauan eksklusif kawalan keselamatan di pos Tanduo ini menyikap kembali konteks tuntutan Sulu yang masih berpanjangan sehingga ke hari ini. Sabah pernah satu masa dahulu merupakan bagian daripada tanah jajaan milik Kesultanan Sulu. Tapi dalam konteks moden kita kena lihat bahawa apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya dia bukan hanya berlaku dalam konteks tuntutan Kesultanan Sulu atas Sabah. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya yang berlaku adalah dua tuntutan berlaku dalam masa yang sama. Pertama, tuntutan berlaku daripada kerajaan Filipina yang melihat bahawa Sabah merupakan sebahagian daripada kerajaan Filipina. Dan kedua adalah tuntutan daripada Kesultanan Sulu. Saya melihat kedua-duanya walaupun kedua-duanya menuntut dalam masa yang sama, kedua-duanya memberikan ancaman yang berbeza kepada netizen. Mengamati kawalan keselamatan yang dijalankan oleh anggota tentera di Kem Tanduo ini jelas membuktikan komitmen besar Kementerian Pertahanan menerusi Markas Angkatan Tentera Bersama. Melalui Eskom juga, kerjasama erat dengan pasukan sahabat dari negara jiran di Filipina dan Indonesia melalui mekanisme Trilateral Cooperative Arrangement TCA mengukuhkan lagi perkongsian maklumat. Okey, hubungan Malaysia dan Filipina bagi saya, bagi pandangan saya adalah sangat unik ya. Hubungan keselamatan antara Eskom dan juga Minskom yang berpangkalan di Zamboanga itu sangat baik. Maksudnya perkongsian info keselamatan, perisikan keselamatan berjalan dengan bagus. Walaupun ada tuntutan, tetapi dalam masa yang sama dalam konteks menjaga hubungan kedua-dua negara ini kita melihat bahawa wujudnya keunikan di situ ya. Surau Usang ini dikatakan menjadi persinggahan dan markas awal ketibaan kumpulan militan RSF. Kedatangan mereka dari Pulau Tawi-Tawi, Filipina disyaki ada kaitannya dengan susur galur hubungan kekeluargaan di tanah Malaysia. Kemerdekaan yang kita kecapi ini perlu kita pertahankan dari segi keselamatan dan kedaulatannya. Kalau kita merdeka, mesti kita ada kedaulatan. Jadi kedaulatan ini yang kita perlu pertahankan. Saya percaya bahawa penduduk di kawasan Ezun ini akan rasa bangga, akan rasa berterima kasih kepada kerajaan negeri Sabah dan kepada keselamatan, bahawa mereka bebas dari segi gangguan, bebas dari segi ancaman dan bebas dari segi jenayah-jenayah yang lain. Kalau mereka Fasa serangan bom ini adalah hasil kuasa udara dan bedilan artileri yang dilancarkan oleh tentera udara Diraja Malaysia semasa Op Daulat. Sebahagian bukti daripada pencerobohan itu dijadikan bahan pameran di galeri ini. Bumi ini bumi berdaulat. Negara ini berdaulat. Bukan mudah untuk mengekalkan keamanan, kesejahteraan, ya, dan kedaulatan negara ni. Banyak darah dan air mata yang tumpah. Banyak nyawa yang terkorban. Daulat tanah airku. Pegangan dan kepercayaan ini. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.